Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. So, video pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak mencari nama brand. Kadang-kadang orang risau datang jumpa saya, Cik Syarizal, macam mana nak pilih nama? Susahnya nak pilih nama. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi beberapa contoh. So kalau owner contoh tersebut ada, jangan marah saya. Saya hanya nak berkongsi dengan usahawan-usahawan dekat luar. Tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud suatu ketika dahulu? Mungkin sekarang benda tu dah ada maksud, tapi suatu ketika dulu tak ada maksud. Okay, contoh, Cintan. Apa maksud Cintan? Tak tahu. Tapi sekarang kita tahu bahawa dia adalah mi segera. Apa maksud Mami, tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin suatu ketika dulu kita tak tahu. Tapi kerana marketing dan branding mereka yang sangat baik, kita tahu dia adalah mi segera atau makanan ringan dan sebagainya. Begitulah brand, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sehari, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita boleh membina brand. Brand ambil masa. Kata guru saya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk bina brand minimal kita perlu ada lebih kurang 10 tahun. So bagaimana step pertama untuk melangkah sehingga kita ada brand, tuan-tuan dan puan-puan? Okay, perkara pertama, tuan-tuan dan puan-puan, untuk nak membina brand iaitu kita kena ada nama. So bagaimana nak pilih nama? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak bila kita buat satu nama, sebab di Malaysia kita ada MYPO yang menjaga pattern nama, pattern produk, pattern logo dan sebagainya. Kita tak nak buat benda yang salah, sebab konsep saya simple. Daripada awal jangan buat salah, sebab kita takut kalau jika daripada awal kita buat salah, pertengahan ada masalah, hujung nanti kita takut nanti kena saman, kena tegur dan sebagainya. Kita tak nak tindakan-tindakan begitu. So apakah perkara pertama yang kita nak buat? Okay, ada pen, ada kertas, mungkin boleh rakam video ini, boleh tengok video ini berkali-kali insya-Allah. Okay, perkara pertama bila nak buat brand, tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama yang kena ada adalah cari nama. Dekat mana kita nak buat carian nama? First, buat carian nama dekat domain. Okay, so tulis perkataan ini www.godaddy godaddy.com. Okay, ini tempat untuk kita cari domain. Tuan-tuan masuk dekat website ini, tuan-tuan boleh cari brand. Contohnya katalah a.com. Okay, contoh, cari .com, sebab .com ni adalah international. Kita boleh juga guna .com.my, kita boleh juga guna .my dan sebagainya. Cuma international banyak kan, kalau kita tahu mereka nak cari .com. Kita ambil satu contoh, a.com. Ni brand kita yang kita nak buat ni. A ni adalah company kita. Saya bagi saya satu contoh. Okay? Tuan-tuan boleh tukarkan A tu kepada apa saja yang tuan-tuan terfikir. So masukkan dalam www.godaddy.com. Tuan-tuan masukkan perkataan dekat situ a.com, cuba search, tengok available ataupun taken. For sure, tuan-tuan dan puan-puan, taken, sebab ada orang dah beli dah. Itulah bagaimana cara untuk kita nak buat pemilihan nama. Cari sehingga nama yang keluar tersebut kan ditulis kat situ available. Maka itu adalah perkara pertama yang tuan-tuan dah buat dengan cara yang betul. Okay? So saya ulang balik. So cari dekat www.godaddy.com. So masukkan perkataan branding kita yang kita letak. Saya bagi contoh a.com. So tuan-tuan cari sehingga keluar dekat situ perkataan available. Maksud dia tak ada orang guna lagi. Itu perkara yang pertama. Okay. Step yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah buka di Google, type a.com, kan, www.a.com. Okay. Kalau kita buka kat situ tak ada, bermaksud orang tak pakai lagi. Kalau dekat situ keluar je nama macam-macam, bermaksud orang dah pakai. So kita tak nak guna perkataan tersebut. Kalau berlaku, patah balik ke step yang pertama, ulangi step yang pertama. Okay. Yang pertama kita dah cari dekat godaddy.com. Yang kedua kita semak dekat Google. Okay. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kita semak di FB. Cuba buka dekat search FB yang atas tu. Bila kita buka FB, cuba type nama produk atau nama brand a.com tadi yang kita cari tadi. Jika tak ada orang pakai, maka boleh digunakan. Dan yang keempat adalah semak di IG. Kan, kalau dekat GoDaddy tak ada, kalau dekat Google tak ada, dekat FB tak ada, dekat IG tak ada, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dah boleh pakai nama tersebut untuk rebranding.
Ingat tuan-tuan dan puan, ramai usahawan dekat luar bila dia nak buat brand, kalau tuan-tuan tengok dia punya email lain, dia punya FB lain, kadang-kadang underscore HQ, 2U, 4U, ada macam-macam tuan-tuan dan puan. Dia letak banyak nama. Branding ni tuan-tuan dan puan, satu saja. Create an email, sama ada contohnya macam kami buat perfumeheaven.my. Okey, kami create email dekat panggil Google perfumeheaven.gmail. Tak kisahlah yang itu tak apa. Gmail ke, nak buat hotspot ke, nak buat Yahoo ke, terpulang pada tuan-tuan dan puan. Buat domain perfumeheaven.my. FB kami perfumeheaven.my. IG kami perfumeheaven.my. Twitter dan sebagainya semua satu je tuan-tuan dan puan. Create one name. Okay, maksud dia macam kami Perfume Heaven, kami create perfumeheaven.my. So bina brand, satu brand. Kenapa tuan-tuan dan puan? Nanti bila kita berada dekat Google, orang type perfumeheaven.my, tuan-tuan boleh tengok page 1 ada, page 2 ada, page 3 ada, page 4 ada, page 5 ada, sampai page 13 insya-Allah perfumeheaven.my masih berada dalam carian perfume, sebab kita merangkumi keseluruhan nama tersebut dalam satu carian tuan-tuan dan puan. So selamat mencuba tuan-tuan dan puan. Moga-moga video ini dapat membantu tuan-tuan dan puan bagaimana nak melangkah dalam membina brand tuan-tuan dan puan sendiri. Moga-moga tuan-tuan dan puan ia bermanfaat dan kita berkongsi sama-sama. InsyaAllah kita jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.